Allah. InsyaAllah. Okay. You bola pun sama lah. Apa dia? You bola, okay, insyaAllah. Okay, You kita bola pun sentuh sikit sama lah. pasal, Sama-sama lah. kita sentuh sikit pasal, aku rasa ramai nak tahu pasal UCL kot. Ya, UCL. Okay. So UCL draw pun dah keluar. So aku rasa actually the first impression bila aku tengok dia punya draw tu, aku tengok macam belah kanan tu, macam semua belah kanan tu akan pergi tau. Kalau pasangan actually kan ada kan, okay, belah kanan contohnya macam away dululah. RB Leipzig lawan Liverpool, okay, Barca lawan PSG, Sevilla Dortmund, Porto Juventus, Atletico Madrid lawan Chelsea, Lazio Bayern, Atalanta lawan Real Madrid, lepas tu Mönchengladbach lawan Man City. Kan? Tapi kan bila aku tengok draw ni, game yang paling tough lah, ini pendapat aku lah. Game yang paling tough aku rasa Barca lawan PSG, and then Atletico Madrid akan lawan Chelsea. Dua lah, itu pendapat aku lah. Dan game yang antara yang paling senang lah, paling senang Real Madrid lawan Atalanta, lepas tu Man City lawan Mönchengladbach. Straightforward lah rasanya. Man City ni, dia actually kalau tengok laluan dekat UCL sebelum ni, dia macam actually dia dapat laluan yang senang. Mungkin senang tu sebab comparekan dengan dia punya quality team yang dia ada. Betul? Okay, pendapat Sir, Man City tahun ni, agak-agak UCL dia boleh jadi juara tak? UCL, okay, City setiap season ada orang tak champion sebenarnya. Kalau tak City, Barca, Real kan. Tapi turn up Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, dia tim yang selalu orang letak. So memang tak salah lah kalau cakap siapa menang, City menang. Memang aku tak akan salahkan dia tu lah, sebab memang apa yang dia cakap tu betul lah. Aku akan letak City. Dan aku akan letak Barca, aku akan letak Bayern, nama-nama yang disebut. Tapi kalau ada Mamat dia cakap, aku rasa Leipzig juara. Yang Mamat ni ketum aku. Tak betul lah. Pelik lah. Tapi kalau dia cakap City, tapi untuk series kali ni macam berani juga kalau nak letak dia sebagai champion. Sebab Liga macam dia macam teruk sikit lah. Kan? Dia tak nak tumpu dia macam nak let go. Bukan dia tak heran, dia tak heran kot sebab Pep ni dia try, sebab dengan City dia tak lepas quarter pun dengan City. Tapi dengan Bayern, dengan Barca dia boleh pergi jauh lah, even champion kan. Tapi dengan City ni dia tak pernah lepas pun quarter. So mungkin dia nak buat macam, aku nak buktikan yang aku ni boleh bawa different club lah, champ kan. So boleh je letak dia sebagai champ. Boleh je letak. Sebab Liga dia teruk. Macam ada dia hint something lah kot. Why not kita try CL ke? Fokus sikit. Sebab lagi satu lah bagi aku, Pep lah kan. Pep Guardiola ni dia tak akan belah lah bagi aku lah. Dia tak akan belah pada Man City selagi dia tak menang UCL. Bagi aku, Pep ni dia terkenal dengan kau bawa satu tim tu, kau menang UCL. Betul. So bila dia dekat Man City, dia dah menang EPL. Tapi dia tak menang lagi UCL. So benda tu, yalah, menang EPL tu benda yang biasa lah bagi aku dekat Pep ni. Kan? Tapi bila orang sebut Pep, kau tak menang lagi. Kau dekat Barca kau boleh buat. Kan? Tapi kau dekat Man City, kau asyik kalah quarter kan. So bagi aku itu sebenarnya mungkin beban jugalah dekat Pep. Pep bagi aku mungkin beban. Mungkin tahun dia lah aku rasa. Mungkin. Tak pastilah. Sebab City ambil dia pun memang untuk CL pun sebenarnya. Sebab betul. City kan pernah menang dengan Pellegrini pun pernah juara kan. Dengan Mancini apa semua dulu-dulu tu. Okey je kan. Itulah. So rasanya betul lah. Kalau Pep nak prove something, betul lah. Okey, Afnan Kido. Sir, Sir nak siapa yang menang? PSG ke Barca? Kalau PSG Barca, straightforward PSG ya. Straightforward. Dan bagi aku punya kita panggil prediction pun,
PSG dengan Barca ni, Barca ada komen ni tak berapa confident sikit lah. Tak convincing sikit dia punya performance. So macam mana dia nak hadap Mbappe dengan Neymar tu? Aku rasa bagi aku big task lah untuk defend Barca, untuk halang si Ninja Turtle dengan Neymar tu. Kuat tu dua tu kan. Ya. Tapi itulah Cupa Rasa Matic dah tak ada dah. Ha? Cupa Matic Cupa Moting. dah tak main dah PSG. Mamat tu. Dia Bayern. Ya dia dah main Dia Bayern. dia masuk Bayern. Cupa Moting power tu. Dia, boleh tahan lah. Dia super sub. Okey, kita sentuh sikit lah. Kita sentuh sikit pasal Real Madrid Real dia orang expect dia akan pergi Eropah tau. Sampai ada orang troll. Final Europa League Real Madrid versus dengan MU. Itu orang troll. Tapi last tak menjadi kenyataan. Sebab Real Madrid dia menang dengan Borussia Mönchengladbach tu kan. Dia menang 2-0. Karim Benzema anak emas si Zidane ni skor. Zidane. So Real Madrid ni dia terkenal lah. Dia terkenal dengan apa? UCL je mesti dia akan perform. Betul? So peluang Real Madrid lawan Atlanta ni agak-agak. Atlanta dengan Real pun rasa straight forward lah rasanya. Real lah. Real Memang Real dia sebenarnya macam ni, dia Atlanta high scoring team lah. Dia boleh skor banyak. Dia titik team dekat Serie A tu banyak sebab gol dia season lepas berapa banyak 50 lebih. 50 lebih tu skor rasanya lah. 50 lebih. Betul. Tapi dengan kelab-kelab yang kita panggil kelab-kelab sana yang biasa-biasa tu titik lah. Okay? Dan kelab besar pun dia boleh menang dan dia fight. Tapi dikalikan antara dua darjat lah kot. Atlanta dengan Real ni. Memanglah Atlanta tu kuat. Kalau friendly dengan Kelantan memang dia menang. Tapi dia menang lah. Dia menang kan. Tapi kalau dengan Real ni dua darjat aku. Antara dua darjat. Straight forward lah. Mungkin macam saya kata tadilah, macam kalau orang tanya siapa yang akan menang, kalau orang sebut Atalanta tu macam dia ni kenapa apa hal? Atalanta betul? Apa hal sebut Atalanta ni kan? Lawan Real kot. Kau nak sebut lawan Real tu. Walaupun orang tahu Atalanta tu adalah tim yang macam kata bukan biasa-biasa. Yes. Tapi orang akan more predict Real akan pergi, betul? Yes. Sebab bagi aku pun kalau aku rasa pun aku pun mungkin Real lah. Experience. Sebab Real ni player dia tu dah main final World Cup, kan? Yes. Tengok. Karim Benzema, lepas tu Luka Modric, Kroos walaupun perform kan. Walaupun perform, tapi aku still lah orang cakap apa? Rasa Real lah. Okey, kita baca komen sikit. Terima kasih siapa yang baru datang. So, glory. Glory. Okey, glory pun ada. Glory. Itu member, okey. ada orang beritahu Liverpool champion sebab final Istanbul. Memang untuk UCL kali ni memang final dekat Istanbul kan. Tapi kita tengok betul. Istanbul. Okey. Jerat. Yes, jerat 2005. Cerita 2005. pasal 2005 ni aku rasa itu orang cakap apa, jerat punya satu-satunya piala, betul tak? Yang orang cakap apa, EPL dia tak menang kan. Kalau bagi Sir kan, kalau cerita pasal jerat ni dia tak menang EPL tau. EPL dia tak menang. Lepas tu dia kena troll apa sepak bola tu. Kalau kita jadi dia tu, orang cakap apa, memang orang cakap apa, orang cakap apa, dah down kan. Tapi dia still maintain duduk kat Liverpool tu. Macam Scholes duduk kat MU, macam orang cakap apa, si Lampard duduk kat Chelsea. So kenapa Gerrard ni dia stay lagi dekat Liverpool?
Sedangkan School dah menang dah EPL. Betul? Hmm. Tapi Gerrard dia stay lagi. Dia stay lagi dekat Liverpool. Dia one club man lah. One club man ni dia simple je sebenarnya. Dia bagi dia aku start sini, aku pencing sini lah. Apa-apa pun. Dia akan ada player yang macam tu. Yang tak kejar duit sangat. Walaupun Chelsea nak, Real nak dulu. Chelsea dengan Real beberapa kali try kan. Tapi tak dapat. Yes, betul. Setia ni sebenarnya bukan bab duit lah. Dia batch. Sebab batch. Kalau bab duit itu rasanya jarak tukar kot, pindah kot sebab Real nak, Chelsea nak daripada kau stay dekat Liverpool yang apa dah mereput dulu dekat Liverpool pun tak ada menang liga kan. Baik kau pergi dah lah Costa dikelilingi oleh Jess Perring kan. Neil Melo. Aduh. Tak siapa. Lepas tu dulu kiri dulu ada si Kocheski. Ada sempat pernah sekali lah. Lepas tu masa Risa tu okey lah, Risa tu kan. Tapi siapa star Liverpool dulu kan. Yang dulu tu tak ada star sangat lah. Luis Garcia tu pun tak adalah star sangat. Xabi Alonso okey lah. Ni geng-geng yang Barros ni masa geng yang menang 2005 kan. Kalau kita tengok list daripada striker sampai ke bawah tu, kalau kita tengok yang star Gerrard je rasanya. Xabi boleh lah, Xabi tu. Yang lain rasa Smitser walaupun dia score, tapi orang takkan Real nak call Smitser. Datang ke Real lah, power kau. Tak ada. Cisse pun Barca nak call, tak ada. Kalau yang call, kalau Barca dengan Real nak tekan button call pun Real Gerrard. Tapi itulah Gerrard dia macam okey, aku duduk dengan Gandhi pun tak apalah. Macam tu. Dia masa bersama dengan star, dia bersama dengan Suarez dengan Torres. So, dia hidup. Sebab dia star, hidup je kan. Duduk dengan Jess Perring, Charlie Adam, Balotelli pun hidup juga. So, dia tak apa dia. Tak ada hal. Setia dia tinggi lah, tu je. Itulah. Batch. Aku rasa dia punya tekanan tu kuat lah kalau banding dengan macam aku cakap School macam Sir cakap Gerrard ni dikelilingi player yang orang cakap apa, bukan player yang star. Betul? Mungkin dia punya kesetiaan tu, boleh tak aku cakap kesetiaan yang si Gerrard ni adalah lagi tinggi pada kesetiaan macam contoh Scholes, Lampard. Sebab actually kalau Scholes ni kat MU ni dia dikelilingi player yang kalau kita tengok star. So memang Scholes ni akan stay. Betul? So boleh tak kita cakap Gerrard ni, sebab aku ada tengok video juga boleh tak kesetiaan Gerrard ni adalah boleh cakap lagi tinggi pada Scholes. Nampak penyokong MU nanti marah nanti. Kalau Scholes duduk dekat tim yang macam Gerrard duduk, Liverpool dulu lah, Liverpool yang kita cakap tu Jess Perry semua tu, dia boleh tak stay agak-agak. Macam Gerrard boleh stay. Scholes boleh stay tak dengan player macam tu, Neil Melo semua, dengan defend tak siapa-siapa defend. Ada pernah defend Liverpool yang barai tu. Kenal tak Mamat yang Greece tu? Kyrgiakos. Yang ikat rambut macam ni. Tak siapa lah kan. Dulu macam tak siapa lah Liverpool, tapi sebab minat kan, sokong lah. Beli jersey. Itulah kita cakap fan ni memang sebab itu nama fan. Support kan. Sanggup. Okey, kita baca komen sikit. Okey. Bang rasa lagi 3-4 season mungkin Alisson akan balik Brazil. Abang rasa siapa yang boleh ganti tempat dia? Okey, Sir jawab. Kalau Alisson belah, siapa yang agak-agak? Alisson belah Kelleher. Kenapa tak ada Adrian susah lah. Sebab Kelleher dah mencuri hati Klopp dah. Dia dah curi hati Klopp dah, susah. Basically lepas tu kalau okey. Hari tu aku dengar macam komentator cakap rasanya masa game lah. Dia ada cakap kalau Kelleher perform macam ni, Alisson pun goyang ni. Okay, tapi dia cakap macam tu tau. Alisson pun goyang, tak tahu. Memang tenang lah.
Hmm. Dia main kat UCL, dia lawan Ajax tau. Lepas tu dia punya crucial save tu, dia save tu bukan save biasa-biasa tau. Itu jenis orang cakap Bukan. player dia, orang tanduk. Ah, Memang ah, kalau keeper yang muda tu orang cakap ini mesti masuk je ni. But Yelah. dia punya positioning, dia punya time Hmm. dia tu, dia ada. Bagi aku rasa ini macam bila orang tengok ni, kalau nama dia bukan Kelleher, so orang orang akan ingat dia ni adalah player yang power lah. Macam star lah. Yes, yes, Kalau yes, bukan yes. nama dia Kelleher. So sebab Hmm. tu lah, that's why Jurgen Klopp ni, aku rasa the second keeper sekarang ni bukan Adrian lah. Bukan. Sebab Confirm kau lah, tengok confirm. Kelleher ni, kalau tengok modern keeper sekarang ni, dia kena ada keeper yang orang cakap apa, selesa bola dengan kaki, betul? Betul? So kalau tengok compare Adrian dengan si Kelleher ni, aku prefer lagi lah Kelleher, betul lah. Betul, sama lah. Dia lebih selesa dengan bola, tenang. Kan? Dia tenang. Kelleher ni kau tengok dia tenang. Dia tak serabut macam, bola datang, aku nak buat apa tak ada. Dia macam relax, dia control. Dia control. Dia compose lah, Kira salah satu ciri-ciri keeper bagus lah, compose ni. Macam Neuer lah. Bayern Munich. Relax Neuer. Orang bagi bola macam mana pun dia keluar tanduk lah apa. Dia macam, lah makanan kot. Macam tu lah. Lebih kurang. Ya, betul. Okey, sir. Kita sentuh sikit EPL EPL kalau tengok season ni, kita tak akan expect tau Spurs ada naik atas. Maksud contoh macam MU, honestly lah, aku predict MU based on dia punya momentum tahun lepas, aku predict MU dia akan awal season dia akan terus pergi laju tau. Tapi actually tak macam tu. Kan, dengan Liverpool kalah 7-2 kan. Lepas tu Arsenal. So Arsenal sekarang ni macam kalau scroll tu tak nampak mana kan. So benda ni se-expect tak? MU? Expect tak benda ni? Standing liga yang sekarang standing ni. Spurs sekarang nombor 1 kan. MU sekarang ni nombor 8. Arsenal ke bawah. So benda memang agak-agak macam dah predict ke ada predict awal-awal season apa dia? Dia agak pelik lah sebenarnya bila kita tengok Spurs. Kalau Spurs atas tu tak apa, yang tu biasa je. Sebab Spurs masa Leicester City juara pun, Spurs dengan Leicester yang duduk kejar-kejar tu sebenarnya. Season ni Spurs duduk atas. Tak apalah, sebab coach pun Mourinho, player boleh tahan. Arsenal lah yang pelik sikit. Kalau yang pelik pun Arsenal dengan City slow. Arsenal tu nombor 14 ke nombor 15, apa tah, takut Arteta tu takut kena set lah sebenarnya. Tu ke. Walaupun dia punya board backup lagi dia. Walaupun dia bagi FA Cup kan. Tapi zaman sekarang kan bukan zaman dulu. Zaman Ferguson, 4 tahun tak ada cup tak apa dulu, relax lah. Board cakap tak apa, Fergie kau nak beli siapa, kau nak guna player academy ke, tak apa. Dulu lah. Dulu. Sekarang ni tahun 2 habis. Tak perform tahun je, 2 habis. Ada orang komen ni, rasa Arsenal relegate tak? Sir? Relegate tu susah kot. Susah. Yelah, aku punya opinion lah. Actually kalau macam Arsenal ni, aku rasa dia akan finish top 6 jugalah. Mungkin top 6 atau top 8. Sebab actually dia player dia quality. Kalau tengok dia punya depan, Auba, Lacazette, tengah mungkin Zaka tu kat merah kan. Zaka tu si El Nini. Mungkin dia tak dapat apa yang Arteta nak lagi lah. Tapi kalau ikut awal-awal, dulu masa awal season perform kan, menang tu William tu orang cakap ini tahun Arsenal ni. Tapi dia punya graf dia tu dia menurun lah. Dia bukan menurun. Mungkin setuju tak kalau Arsenal ni mungkin top 8, top 6? Dia kena catch up cepat sikit lah. Sebab kalau ikutkan nombor 1 dengan nombor 6, 7 pun beza berapa je sekarang ni. So kalau ikutkan belum terlambat untuk Arsenal kejar. Cuma jangan biar sebab
Aubameyang lepas sign kontrak baru dapat duit banyak tu, terus On goal. hilang. Terus Hilang. On goal terus. Sebab dia dapat kontrak, lepas tu dia tu captain apa semua kan. Kenapa dia macam tu Dia sepatutnya orang offer kontrak apa semua dan Oba sekarang ni macam Henry dulu lah kot rasanya. Orang nak bagi bola Orang expect dia ni header, orang expect dia ni shoot, orang expect dia ni score. Itu lah. So dia macam Henry dulu, tapi Henry tu kalau nak compare besar sangat. Cumanya peranan dia tu lah macam dah macam Henry dulu dah. Oba tu. So dia kena bayar kepercayaan kepada board Arsenal lah bagi dia kontrak apa semua. Ya, betul. Sebab kalau tengok, okay, aku dah buka dia punya statistik ni Auba 2017, 2018 dia 10 gol. 2018, 2019 dia 22 gol. 2019, 2020 selepas dia 22 gol, dia dapat ni lah, dia dapat kosong emas. Tapi season ni lepas 12 game je dia baru skor 2. So adakah Tu taraf ligat dah tu. ada santirong dekat dia punya attitude ataupun santirong dekat Arteta punya tactical? Oba. Komen sikit. Auba. Sebab tengok Oba ni dia banyak main kiri tau. Sekarang jadi wing kiri. Dia banyak main kiri. Agak-agak itu ke sebab efek? Arteta kena cari position yang sesuai lagi lah rasanya. Sebab dia macam ni tau. Player yang kat atas ni, confident dia goal. Once dah score, kita akan jadi confident lah. Macam dapat skor sebiji, nak dapat 2-3 tu senang. Tapi bila asyik tak skor, member passing asyik ke tepi, ke laut kan, dia akan jadi give up tau. Dia akan jadi malas. And then bila keluar padang, coach marah ke apa ke. And then sesama teammate dia pula macam, alah aku passing baik lah tadi, tak skor. Kecewa betul aku, contoh lah kan. Ya, betul. So tu faktor-faktor yang membuatkan dia jadi, kita panggil down lah kot. Tapi mungkin lah kalau position tak apa sesuai, why not letak dia main top ke apa kan. So rasanya lebih kepada confident tu. Lebih kepada confident, bukannya skill dia dah kurang tau. Dia confident dia kena up sikit. Dia tak dapat gol and then dia jadi down lah. Yes. Betul. Down lah, tu je. Sebab kalau tengok Arsenal ni Arsenal ni dekat Eropah perform lain macam. Betul? Perform skor besar, Lacazette setiap skor dia jauh, screamer. Kan, tapi bila sampai ke EPL, last match lawan Burnley tak silap kan. So Burnley kalah. Burnley kalah 1-0. Actually aku pun tak expect dia akan kalah. Sebab at least Arsenal kalau paling kurang akan seri je lah. Kan? Tapi enak dia kalah. Tapi kalau bagi aku Arteta dah kena sack lah patutnya. Tengok Dortmund kalah berapa 5-1 terus sack. Kan? Padahal Haaland tak main kalah 5-1 sack. Satu game je. Satu game lah, punca. Ya. Si Arteta ni dah berapa banyak lah. Aku tak tahulah fan Arsenal kan. Tapi kalau pendapat aku rasa dah terlampau bagi banyak ruang lah. Tapi mungkin board dia nampak something dekat dia. Sebab baru-baru ni aku ada baca artikel yang dia kata korang semua kena trust the process. Trust process yang Arteta ni akan buat something yang very wow lah. Tapi itulah. Yalah. Kena gift fan tak boleh sabar. Fan tak boleh sabar. Dia nak sabar macam Liverpool susah kot. Zaman Roy Hodgson kan. Susah. Tapi kalau bagi masa takut nombor 18. Turun liga. Bagi masa. Tapi tak tahulah. Kadang kita kena tengok dua lah. Manager dia tak reti sebab dia hijau lagi. Dia hijau, dia tak macam Mourinho, dia tak macam Pep lagi. Ataupun player macam kita tak best lah coach ni. Mental down lah. Kalau lah. Kalau kita fikir logik lah. Arteta in. Arteta out ke in? Arteta in. In sebab nak tengok lagi lah apa yang dia boleh bawa lah kan.
nak tengok sebab dia pernah menang cup juga sekali kan. Tak apalah, bagilah setahun lagi ya. Okay. Sebab sekarang kalau lah set Arteta kan, Arsenal ambil siapa sekarang agak-agak yang tak ada kerja? Arsenal, aku rindu Arsenal yang dulu. Arsenal yang zaman Wenger ball. Sebab Wenger bagi aku ball kalau kita main bola selain Barca kau main macam Arsenal tau. Orang akan ingat macam tu zaman Wenger. Sampai sekarang orang tak boleh orang cakap apa, ubah identiti Arsenal tu. Zaman main tu, sebab aku rasa kalau orang nak coach baru, biar ada something yang boleh main macam zaman Wenger lah. Itu pendapat aku lah. At least identiti Arsenal tu orang cakap apa? Oh, Arsenal is Arsenal. terjaga. Yes, orang kenal Arsenal sebab tu. Zaman Fabregas. Kan? Zaman tu, zaman Henry, lepas tu zaman Messi. So Perez. biar ada Perez. Biar yang coach yang baru masuk tu, biar boleh bring back benda tu lah. Itu pendapat aku lah. Mungkin Julian Nagelsmann Nagelsmann pun boleh, Allegri tu ada orang sebut tu, betul lah. Allegri tak ada kerja sekarang. Bekas jual tu. Okay. Pochettino pun tak ada kerja. Baik, mana yang tak ada kerja tu boleh offer lah kot kan. Tapi kalau rasanya kalau Arsenal nak try manager yang dapat cup kan. Rasa dia boleh ambil Ancelotti lah. Ancelotti dengan Everton kan. Dia dengan Everton kan. Yes. Alah, bagi sikit kontrak yang cun sikit kan. Belah tu. Duduk dengan Arsenal, Ancelotti memang. Ancelotti ni history dia power lah sebenarnya. Ancelotti ni. Cuma sekarang dia nampak tak power sebab dia pegang Everton. Kalau rekod dia semua kelab besar sebenarnya. Bayern Munich, Real Madrid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salam. Ramai duduk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kita boleh buat selalu lah kot benda macam ni. Boleh buat selalu. Kita macam apa, kita nak sembang-sembang, macam apa. Kadang-kadang kalau kita buat YouTube tu macam duduk sembang santai, tapi ini macam lebih relax kan, lebih santai. Relax lah. At least ada orang komen pula ni, ambil apa ni, ambil Satya Naden. Aduh. Okay. Nak ambil bawa lawak boleh lah. Kita tutup cerita Arsenal lah. Betul lah. Arsenal kita nak sembang pasal kita punya rival lah maksudnya. MU lah. MU sedih dia tersingkir pada Europa. Tersingkir pada UCL kan. Actually untuk MU first aku nak komen, aku rasa itu boleh salah diri sendiri lah. MU patut boleh settle awal lah. Dia boleh settle awal, dia kalah dengan Istanbul tu lah. Dia kalah Istanbul 2-1. Itu turning point yang kenapa MU dia tak dapat go through ke. Dia susahkan diri sendiri tau. Actually kalau dia dah lepas menang lawan Istanbul tu, actually dia dah tak ada masalah dah pun. Dia dah pergi lah. Yalah, settle dah. Tak ada susah. Masa PSG dengan Leipzig tu, 2 game tu dia nak 1 point lah sebenarnya. 2 game. Betul. Dia nak 1 point lah. Kena tinggal 3-0. Aduh, sakit lah. Oleh out tu ni. Jangan rasa penyokong MU tengok ni marah nanti kan. Ada tapi MU ni. Ada sebenarnya, mesti ada ya. High sikit. Penyokong MU rasanya dia orang pun tak nak Oleh. Nah, sama lah. Aku rasa Oleh ni macam tak tahulah. Kalau aku dia orang pun tak nak. Oleh out lah. Kalau aku Oleh out, untuk yang neutral Oleh out lah. Kalau untuk yang sokong Liverpool Oleh in. Untuk tim besar. Kita ringkaskan sikit MU ni sebab aku rasa kita nak back pada Liverpool balik lah kan. Okay, MU prediction season ni agak-agak MU season ni rasa top 5 kot. Sama macam aku predict top 4 MU. Walaupun prestasi dia agak macam tak konsisten, tapi aku still predict MU dapat top 4 lah. Actually MU kuat
kuat. Okey lah. Dia, Player dia ha, okey, player dia. ha, Hmm. player dia okey. Tengok dia punya ada squad depth. Tengok keeper dia DG lah, Henderson. Henderson. Depan dia pun agak strong. Ada Rashford.